Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muaz bin Abdul Kasim. InsyaAllah pada hari ini saya akan membincangkan tentang tajuk Tarikat As-Sariyah di bawah khusus Tasawuf Muqarran USI 31203. Pensyarah iaitu Ustaz Muhammad Saiful Bahri bin Mukhtar. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdinuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini secara awalnya saya akan menceritakan tentang sejarah dan latar belakang pengasas kepada tarikat ataupun tasawuf as-sayyariyah. Yang pertama ialah pelopor ataupun pengasasnya iaitu yang bernama Al-Qasim bin Mahdi Abu Al-Abbas As-Sayari Al-Marzi bint Ahmad bin Sayyar. Beliau ini dikatakan sebagai ahli fikih dan juga merupakan seorang sarjana. Dan juga beliau juga merupakan seorang sufi dan telah dikunyakan kepada beliau satu sifat ketakwaan dan juga beliau jauh daripada sifat iri hati dan juga ketamakan. Beliau juga terkenal dengan sifat beliau yang dengan agama yang baik dan juga agama yang kukuh. Kerana apa? Ketika pada zaman beliau dikatakan sebagai seorang sufi dan juga seorang ahli agamawan yang baik agamanya dan juga kukuh agamanya. Dan beliau juga mempunyai sahabat yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Wasta. Dan sahabat beliau juga merupakan seorang ahli lapisan tasawuf yang terkemuka yang satu zaman, satu iring dengan beliau. Pada ketika beliau bersama dengan sahabat-sahabat beliau akan sentiasa bersama setiap masa bersama dengan sahabat beliau gunakan untuk menjaga dalam menegakkan ajaran beliau. Kerana apa? Setiap kali beliau bersama dengan sahabat beliau akan berbincang, bercakap, berfikir tentang macam mana untuk menegakkan, macam mana untuk kita ketengahkan tentang ajaran yang dibawa oleh beliau. Yang seterusnya ialah setiap perkataan atau setiap percakapan yang dikeluar daripada mulut beliau sendiri dan juga sahabat-sahabat beliau sentiasa benda yang baik. Dan juga setiap apabila mereka duduk bersama dengan mengeluarkan perkataan yang sangat baik. Dan dikatakan beliau telah meninggal pada tahun 342 Masihi. InsyaAllah saya akan teruskan dengan kalam-kalam Abu Al-Abbas As-Sayyariyah. Yang pertama saya dapat quote iaitu pakaian bagi mereka yang mengetahui ataupun arif, iaitu pakaian takwa bagi mereka yang dekat dengan Tuhan, dan pakaian takwa itu adalah suatu pakaian yang bagus. Yang kedua ialah barang siapa yang menjaga hatinya dengan Tuhan dengan jujur, Tuhan akan membalas hikmah di lidahnya. Kerana apa? Tadi kalau kita tengok pada note yang pertama, beliau cakap barang siapa yang takwa, dia ada takwa, maka pakaian dia adalah pakaian yang bagus. Maka di sini poin yang kedua pula, barang siapa yang menjaga hatinya dengan Tuhan dengan jujur, maka Allah SWT akan campakkan hikmah kepada lisan ataupun campakkan hikmah kepada lidahnya untuk segala apa yang keluar adalah kalam yang berhikmah. Yang terakhir sekali, beliau juga pernah ada mengatakan bahawa kebenaran ilmu adalah menjauhkan diri daripada pengetahuan. Kerana apa? Setiap apa yang berlaku ini, kita perlu ingat bahawa kebenaran sesuatu kita perlu dekatkan, kita perlu hadap bahawa perlu adanya pengetahuan. Perlu kita keluar untuk dapatkan pengetahuan tersebut. Kalau tidak, kita takkan tahu, kita tak boleh explore, kita tak boleh mengembang otak kita untuk kita dapatkan suatu ilmu, untuk kita dapatkan suatu pengetahuan tentang apa yang kita nak pelajari. Seterusnya ialah ucapan dalam pengumpulan dan pemisahan dari sudut pandang ahli ilmu. Di sini saya quotekan 3 ahli ilmu. Yang pertama ialah ahli matematik,
ahli bahasa ataupun ahli kesusasteraan, dan yang kedua ialah ahli fuqaha. Yang pertama, ahli matematik mengatakan bahawa pengumpulan dan pemisahan ini menjurus kepada pertemuan nombor dan juga pemisahnya. Itu dari sudut pandang ahli matematik. Manakala dari sudut pandang ahli sastrawan ataupun ahli bahasa, mereka mengatakan tentang pengumpulan dan pemisahan dari sudut pandang mereka ialah kesepakatan nama linguistik dan juga pemisahan makna dari segi nama linguistik tersebut. Hal ini kenapa mereka berfikir tentang nama, mereka berfikir tentang ayat-ayat ataupun kesusasteraan linguistik bahasa tersebut dan juga pemisahan makna untuk sesuatu kesusahan bahasa tersebut. Dan yang ketiga dan yang terakhir sekali ialah pendapat dan pandangan ahli fuqaha tentang pengumpulan dan pemisahan dari sudut pandang mereka, iaitu kumpulan ukuran dan bezakan teksnya atau mengubahnya semula. Maknanya di sini bahawa setiap apa yang berlaku tentang pengumpulan dan pemisahan, ahli fuqaha mereka akan datang dengan mereka akan kumpulkan dahulu satu konsep untuk mengumpulkan dulu, dan mereka akan cari perbezaan dia. Mereka akan cari di mana titik-titik pemisahan antara ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dan juga kalaulah perlu mengubah sesuatu itu, maka barulah akan adanya pengubah suaian semula kepada teks-teks yang telah ditemukan ataupun teks yang telah dikumpulkan. Itu saja daripada video saya yang saya akan terangkan pada hari ini. Apa yang baik datang pada Allah, apa yang buruk datang pada Allah, dan dia sandarkan ke atas kelemahan diri saya. Tutup saya ilmu ini dengan kafaratul majlis dan suratul subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.